Alhamdulillah, syukur. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berada pada satu masa yang tengok kita ceramah ni ceramah bersempena Ma'al Hijrah. Dengan tajuk Hijrah Diri. Kan? Diam tak diam tau, kita nak masuk 1442. Jangan buat tak tahu pula. Jangan terperanjat pula. Kalau tiba-tiba macam baru je lagi kan? Macam tu kan? Nak menulis 1441 tu pun macam orang kata kekok-kekok lagi, dah masuk 1442. Tu tandanya apa? Nak mati, tak ada masa pun lalu petang nak mati tu ya. Tanda nak mati dah kita ni. Betul. Nana pula kerja hospital kan? Kerja hospital, je tengok. Hari tengok orang mati. Kan? Maknanya nak tunjuk betapa sekejap datang pula coronavirus. Lagilah cepet mati. Kena je jangkitan, kita ada masa paling lama 14 hari untuk menilai ketahanan hidup kita. Kau boleh bertahan ke tidak? Kan? Mana itu dia? Dahsyat wabak coronavirus. Dan yang paling best, buka YouTube, rupanya filem coronavirus 2012 dah ada. Terkejut saya tengok tu, coronavirus. Dia berlaku di Australia, dia jangkit kat kawan dia naik kapal terbang, dia naik flight, kemudian dia batuk-batuk, menjangkiti sebahagian besar dekat dalam flight tu. Bila sampai je, airport tu ditutup, kuarantin airport tu, tak ada siapa boleh masuk, tak ada siapa boleh keluar. Masa tu lah ada seorang lari daripada kuarantin, keluar, dia salam dengan driver taksi, bagi duit kat orang, dia sebar pula kat luar. Berlaku cerita tu. Makna benda ni bukan benda baru. Kan? Jadi kita ni macam-macam lah kepandaian manusia ni. Sebenarnya kita perlu menginsafi. Ada kecerdikan yang disalahguna. Kan ada juga. Kan? Dalam pada orang frust, alah PKP ni lanjut lagi. Ada orang, alah hai, takkan balik kampung pun tak boleh. Dia tak fikir setiap kali Perdana Menteri mengumumkan, dengan ini saya tidak melarang. Dia kata. Bila dia umum lanjut aja, dia tak pernah fikir frontliner ke hospital menangis semua. Kan? Dengan kes bertambah-tambah. Sahabat-sahabat saya di Melbourne. Melbourne. Tak mahu, dia melekek kan. Melbourne tahu ya kan. Tak, betul lah. Saya last year saya pergi ceramah kat sana. Saya ceramah kat sana. So, yang member kat Melbourne kata, dia pun macam kita tau. Kes tu makin lama kita tinggal nak declare je. Tiba-tiba dia naik balik 200 lebih kes baru setiap hari. Akhirnya lockdown. Indonesia 5,000 lebih kes baru setiap hari. 3,000 lebih kes baru setiap hari. Macam mana tu? Okay, belah negara-negara Arab pun macam tu. Bangsa bega dogi, tak dengar cakap. Kan? Macam tadilah saya minum tadi dekat warung Kak Linda atau Cita Rasa Kampung. Saya jenis saya datang awal tau. Saya memang awal, saya jarang lambat. Saya tunggu orang telefon. Tapi kepantangan saya, cepat-cepat kita dah nak start ni. Sampai-sampai kita tunggu sekejap ya. Tu saya, tapi saya memang sampai. Banyak risau. Saya dah ada dah berhampiran dengan tempat kejadian. Datanglah beberapa orang. Kan? Salam Ustaz. Okey Ustaz, boleh salam? Boleh. Dia pula yang cakap boleh salam. Kan tu masalah orang kan. Jadi saya macam mana? Baru-baru ni saya ceramah saya dipanggil ceramah. Baru last week, pagi Sabtu Ahad baru ni. Ceramah di Kedah dan Perlis. Cuba fikir. Semua, kau jangan. Sekarang tengah sibar gangga. Betul. Semua orang nasihatkan saya jangan pergi. Saya pun nak telefon siapa ni. Lepas tu saya pun telefon polis. Pihak polis kan. Pihak polis yang terlibat dengan bahagian keselamatan ni kata, boleh. Tapi SD tolong. SD jangan. SD tu Samsul Lebat. Kalau ada ni, dia kena ada petunjuk pada yang blur tu kan. SD tu siapa? Okey. Jadi dia kata jangan salam-salam, jangan peluk Arab, jangan lupa pakai pelitup muka. Tu ingat tu. Yang tu jaga tu je. Yang si Waganga yang kat Perlis tu pun dia tak mebak sebab dia hanya duduk kat dalam rumah je. Dia 10 orang tu dalam rumah, satu rumah. Oh, okey. Tapi jangan peluk-peluk orang, jangan salam beria sangat, jangan. Okey. Ikutlah. Takut juga.
Memang masa tu dah simpan dah beritahu kalau apa-apa jadi kat abang, cakap dengan isteri saya. Macam tu kan, takut. Mau tak takut kan. Lepas tu ada yang cakap, alah takut kat penyakit ke takut kat Allah? Kan? Tak, dia isu dia, kita ni orang kata usaha kita untuk jadi sihat, untuk mengelakkan diri kita daripada mudarat. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada penganjur kita pada hari ini, iaitu Ahli Jatuh Kuasa Surah Al-Luqman, Al-Luqman Al-Hakim, Hospital Gajah. Begitu juga Dr. Hajah Zarina yang sudi bersama-sama pada pagi ini walaupun dalam kesibukannya, kan. Begitu juga Dr. Muhammad Syukri bin Hashim, Timbalan Pengarah Kualiti, Tuan Haji Azizan bin Musa, Ketua Penyelidik Hospital, Matron Zuzana binti Abu Hassan, yes, Ketua Penyelidik Jururawat Hospital. Matron rajin panggil saya ceramah ni. Hospital Pilah selalu. Saya kalau pergi Hospital Besar Seremban kan, kalau parking tak ada, saya pakai je putih. Guard tu kerja, dia tak bagi saya pakai. Tengok saya ada patient. Saya mengaku jadi doktor lah, boleh masuk lah. Musi Wahab, subjek sains pun bangang belajar pagi nak jadi doktor. Kan, saya memang tak boleh, dia tak boleh. Saya memang fail lah, bab sains saya fail lah. Itu sebab saya ambil law dulu. Saya habis diploma public admin kat sini, saya sambung degree in law dekat Shah Alam. Jadi terima kasih banyak semua. Jadi hari ini seperti biasa, bila sebut tentang hijrah ni semua orang dah dengar, kita hanya sekadar flashback saja. Sebenarnya kadang-kadang kita dengar ceramah ni, ini dah dengar lah ni, ini dah tahu lah. Memang kita dah tahu, tapi selagi mana kita tak buat, kita kena anggap tu benda baru. Manusia ni kadang dia selalu sebut 3 perkara, tapi dia buat 3 perkara. Pertama, dia selalu sebut dia hamba Allah, tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Allah cakap jangan ponteng kerja, dia ponteng juga. Allah kata jangan curi tulang juga tak amanah tu maknanya. La imana liman la amanata lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya. Sekarang dah banyak perubahan dah. Tanyalah Matron Zuzana tu, dulu lain. Dulu garang-garang nurse dia. Sekarang dah lain. Dah ada perubahan. Dulu, Assalamualaikum Kak, masa bila kau kahwin dengan abang kau? Nampak dulu. Sekarang tak, sekarang semua lembut. Sekarang semua kan, saya tengok ada satu patient tu, dia nak satu pakcik, kita nak bagi injection. Sakit. Pakcik, tak sakit. Sikit aja. No. Janji. Ya, saya janji. Tak sakit. Bismillah. Pakcik pandang belah sana kalau pakcik takut. Pakcik pandang belah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Sikit. Kan dah sudah. Nampak? Patient dekat katil sebelah, tolonglah handjet aku. Macam tu lah keadaan. Macam tu lah keadaan dia. Tu perubahan tau sebenarnya. Betul. Dulu mana ada dulu cara customer always right, senyum. Mana ada yang sambat-sambat senyum dulu, mana ada sekarang. Sebab semua dah dengan cara berhemah kan. Kena marah pun sabar. Orang yang darah tinggi tak boleh jaga kaunter. Tak boleh bangi je kan. Orang dah tahu mengamuk-ngamuk pula. Cepatlah ni, kenapa ni lambat sangat ni. Bodoh, makasih. Sabar je. Kan? Jadi tu sebabnya hari ni kita cerita penghijrahan ni. Hijrah ni apa? Hijrah ni dikatakan sebagai perpindahan pada satu tempat ke tempat yang lain. Itu Ibn Manzur kata. Tetapi dalam hijrah Nabi kata pula, kalau kita tengok hijrah, peristiwa konteks peristiwa hijrah Nabi adalah daripada Mekah pergi ke Madinah. Itu sebab kalau ada orang cakap, saya tak tahu, saya dengar dekat mana entah, dekat US ke dekat Switzerland, yang tuduh Nabi itu pelarian. Tak betul. Tak betul sebenarnya. Dia bukan kat Malaysia, dekat Switzerland ke. Macam tu lah. Dah, sebab kena ingat tau. Tak, saya nak fahamkan konsep. Nabi bertahan di Mekah berapa lama walaupun orang nak bunuh Nabi. Kena faham. Kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah keluar, pergi berpindah ke Madinah. Tapi pergi ke Madinah, Nabi lagi ikut pintu belakang? Tak. Nabi keluar pintu depan menghadap askar kafir Quraisy yang dah standby kat luar. Tapi dengan bantuan Allah, apa berlaku? Semua askar tu pandang tapi tak nampak. Nabi boleh ya. Burak, come. Nabi tak panggil Burak. Boleh sekejap boleh sampai Madinah. Tapi Nabi memilih untuk bersama dengan semua sahabat-sahabat yang mengikut Nabi untuk menuju ke Madinah. Ikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia.
Kan kalau siapa pergi Makkah, Madinah, yang dah pergi umrah, dah pergi haji, naik bas, kita nampak Bukit Bukau yang batu-batu tu, macam manalah Nabi ikut jalan tu? Masalahnya, itu pun bukan jalannya. Jalannya lagi teruk daripada itu. Jadi, macam mana nak cakap Nabi pelarian pula? Malahan, lepas tu ada pula agreement. Hudaibiyah agreement. Perjanjian Hudaibiyah. Buat perjanjian, persetujuan untuk masuk semula ke dalam Makkah. Kalau lari, buat apa? Buat agreement. Nabi masuk macam biasa. Alhamdulillah, tak ada masalah. Jadi, nak jawab tahu. Kadang-kadang, mana pula tak betul. Kita cakap tak betul, tapi kita tak faham. Kan? Nampak macam pelarian, tapi mana ada berlari. Relax ke jalan tu sampai sana. Nampak tak? Tu kena faham ya. Tu. Jadi, bila cerita peristiwa hijrah, itu yang Nabi sebut. Nabi sebut peristiwa hijrah tu berdasarkan perintah daripada Allah. Sebenarnya waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj, Nabi di-guide oleh, dibimbing, dipimpin oleh siapa? Jibril. Dan perjalanan tu Bukit Tursina. Tu Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Tu kau nampak tu. Tu. Nampak tak? Itulah Yathrib tu. Nampak tak? Kenapa pula? Situlah nanti Allah akan perintah kau berhijrah ke sana. Nabi dah ready dah nak berhijrah ke sana. Jadi, bila Nabi diperintahkan untuk berhijrah, hijrah Nabi akur. Nabi tak ada cakap, elok orang nak bunuh aku ni. Tak ada. Besok-besok boleh tak? Tak. Nak menunjukkan kepada kita, bila perintah Allah sampai, jangan bertangguh. Salah satu perintah Allah apa ni? Taat perintah pemimpin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum, bila pemimpin kita suruh buat. Doktor suruh matron buat ni, matron suruh nurse buat ni, buat. Sebab bos, ulil amri. Ketua. Macam-macam suruh aku lah. Ini lah, itulah, ini lah. Depan tak cakap, belakang. Di sebalik emas tu. Ini mama kan? Dulu nak sangat kerja, kenduri 3 hari 3 malam dapat kerja kerajaan. Waktu interview, kenapa nak kerja jadi nurse? Terjamin. Asal terjamin kerja kerajaan. Apa yang terjamin kerja kerajaan? Boleh buat loan. Apa bondo terjamin macam tu kan? Tu yang dipikirkan kan. Jadi, makna kata kita ni kerja. Bila Allah perintah, Nabi tu buat. Nabi pesan dekat apa? Dekat Sayyidina Ali. Wahai Ali, kau gantikan aku Ali kat tempat tidur aku. Bayangkan kalau kita jadi Sayyidina Ali. Dengan tahap tahu orang nak bunuh Nabi. Sayyidina Ali gembira betul. Rasa honored sangat. Rasa macam bertuah betul dapat ganti Nabi. Walaupun baring kat tempat tidur Nabi berselubung. Cuba kalau kita, ada orang nak bunuh aku, kau ganti aku boleh? Kau nak mampu, kau mampu seorang. Mungkin kita cakap macam tu kan. Tapi dan sebabkan semangat setiap kawan kasih sayang pada Nabi, tidak. Kemudian bila Nabi keluar, itulah kemudian tengok semua tahu lolap. Allah Ta'ala punya bantuan. Lolap, bukan lolap, pandang tapi tak nampak. Amin baik. Sebelum tul sepang pek tu baca dulu. Macam Amin baik. Wa min qalbin sana fasyaina fa blasu. Kono juga ada. Kono kan lah Ustaz. Sebab polis tu sebelum pasang tu dia dah baca dulu. Jadi dia nampak kau tak nampak dia. Macam tu kan. Jadi makna kata dia buatlah kan. Jadi makna kata Nabi pun keluar. Nabi tak terus keluar. Nabi duduk pula dekat dalam gua. Gua apa? Dah mula dah. Seorang Hira, seorang Sur. Gua apa? Dah gua Niah seorang lagi pula. Ke Sarawak pula. Gua apa? Gosur. Kan sampai kat Gosur tu, dia berselindung dulu duduk. Dapat lagi satu bantuan Allah. Iaitu Allah Ta'ala dapat letakkan macam mana burung duduk kat situ, pasang buat sarang. Macam dah lama. Lepas tu labah-labah Al-Ankabut nama tu tim rugby saya kat sekolah agama, main sekolah Semap Labu. Nama tim Al-Ankabut. Tu yang kalah, lunyai pijak kat orang. Ada labah-labah nama tim. Ayo, bantai lah. Tapi labah-labah buat sarang, jadi orang akan beranggapan, tak ada orang masuk dalam ni tu. Kemudian Abu Bakar kan punya gembira ikut Nabi dan dia melindungi Nabi.
Macam mana cara? Segala lubang-lubang tu ditutup dengan tangan, tutup tangan ni, tutup pakai kaki. Dan dekat satu kaki tu, kaki Saidina Abu Bakar dikatakan disengat oleh ada kata apa? Siput babi apa? Apa? Lipan. Ada lipan, ada cakap kala jengking, tak kisahlah. Tapi bila konon tu sakit benar dan dia tahan sebab takut Nabi terjaga. Tak nak dia joget dia. Tahan sayangnya Nabi ponek. Kan? Tapi dia tahan-tahan tu mengalir air matanya. Dan titisan air mata tu konon pada wajah Nabi. Nabi pandang, kenapa kau wahai Abu Bakar? Rupa kaki konon songek. Dan Nabi gunakan, ada riwayat menyatakan Nabi gunakan air liur Nabi, sapukan pada sengatan tu sembuh. Jadi jangan sesiapa pula mengaku kau nak elok, kau pakai air liur dan jangan. Ini mukjizat salah satu pada mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi dia tak spesifik tau. Nabi ni hebat. Nabi kita hebat, segala-gala hebat. Jadi Nabi pun sapu. Dan kalau kita tengok Nabi kita adalah Nabi yang paling baik sekali. Sebab bukan kata Nabi lain tak baik. Yang lain baik, tapi Nabi baik lagi. Kalau kata Nabi Yusuf handsome, Nabi kita handsome juga. Kalau Nabi ni suara sadap, Nabi kita pun sadap suara didengar. Kalau orang cakap Nabi ni tinggi, Nabi ni sedang-sedang elok. Yang sedang-sedang. Macam tu lebih kurang kan? Kata Ustaz Iwan. Kan? Jadi makna kata, Nabi kita ni full package. Dan bayangkanlah, saya nak beritahu kat semua, hari ni kena saudara, Nabi kita satu-satunya Nabi yang tak pernah mendoakan, melungkuplah umat aku. Ya Allah, dia dah buat aku, ya Allah, kau bagi balasan kat dia. Nabi kita tak. Nabi kita sentiasa positif. Yang tu kita kena ingat. Positif. Barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku. Dalam kisah, Nabi pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif. Kan? Nabi pergi ke Taif, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Waktu pergi tu, Nabi kotok satu pintu tahu nak menyebarkan dakwah. Sebab apa? Sebab Nabi dah dapat soalan bocor ketika Isra' dan Mi'raj. Nabi dah tengok neraka macam mana. Nabi dah tengok syurga macam mana. Nabi dah tengok orang mengumpet jadi apa. Dia tengok orang yang tak jaga aurat macam mana. Dia tengok orang makan riba macam mana. Orang tak bayar zakat macam mana. Semua Nabi dah tengok. Jadi Nabi nak selamatkan. Nabi sampai pergi satu pintu. Tapi apa Nabi dapat? Nabi kena kutuk. Nabi kena maki. Nabi kena hamun. Malahan berbaris satu line ni. Budak-budak dibariskan. Diberi segonggam-segonggam batu. Kajar Nabi. Sampai baling Nabi. Maki Nabi. Kita paling kuat pun dalam grup WhatsApp. Itu pun mula tu, kecil, aku nak berhenti dah, tak nak dah kerja sini kan. Nabi kena lagi teruk pada kita. Lagi tinggi pangkat orang tu, lagi banyak kutukan orang bawah. Betul? Tu sebab bersabarlah jadi matron. Jadi doktor pun konyang, biasalah. Tapi konyang pahala. Ingat, sabar ya. Yang penting jangan balik. Tu ya. Bukan sana. Siapa suruh pilih jadi Samsul Debat? Kan? Macam-macam orang cakap, betul? Jangan dengar atau fitnah orang. Samsul Debat, yang jangan percaya orang cakap Samsul Debat ada something dengan Aida Jebat. Tak betul. Tak betul. Contohlah kan. Bin niat. Salah satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Apa niat kita kerja? Kaitkan dengan kerja kita. Kalau niat kerja sebab nak dapat gaji, setakat tu lah. Kenapa kau kerja? Sebab ada ramai lelaki-lelaki kat sini hainan berkenan lah. Kenapa kau kerja? Awek yang aku suka tu ada dalam ni kat hospitalnya. Tu yang aku seronok kerja kat sini. Nabi sendiri, Nabi sebut inna amalu biniat tu salah satu sebabnya ada seorang lelaki. Ada seorang lelaki ikut Nabi berhijrah tapi bukan sebab kerana Allah. Dia ikut Nabi semata-mata sebab ada seorang perempuan yang dia suka. Ada ikut Nabi berhijrah maka dia pun ikut. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi sebut. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Itu sebabnya kalau orang puasa sebab nak berlapar, takat dapat lapar lah. Tapi kalau siapa yang betul-betul nak dapat ganjaran yang banyak, maka dia akan bersungguh-sungguh beribadah pada bulan Ramadan. Macam itulah. Kan? Itu sebab ada orang semayang pun dapat ponek je, tapi tak dapat apa. Sebab waktu semayang tu, atau subuh tu kan, Allahu Akbar. Hari ni masuk ke berapa? Mana kepala tu?
Jadi tak? Oh, yang tu belum siap lagi. Sudahnya dia semayang tu kan, tak ada satu benda pun ingat pasal Allah. Tak ada. Semua ingat benda-benda lain. Lepas tu semayang tadi, jadi tak Samsul Debat datang hari ni kan? Contoh-contoh kan. Macam tadi saya masuk tadi, tak percaya lagi tu sebab pakai mask. Kan? Tapi kadang-kadang ada orang bila dah buka tu pun orang tak percaya ni. Macam lainnya muka. Macam tu. Tu yang saya camah dekat Ijuk Kuala Sangor tu. Saya sampai kan. Saya masuk lambat sikit. Saya semayang kat belakang. Lepas maghrib, saya jamak isyak. Lepas tu tengah duduk tu, pakcik kat sebelah tu beli burakkan saya tu. Pencamah belum sampai kita. Saya pun pandang dia, aku salah masjid ke apa? Saya pun tanyalah pencamahnya siapa? Samsul Debat. Oh, makna dia tak perasan saya. Saya baru nak beritahu saya lah Samsul Debat, dia tambah lagi. Semenjak keluar TV ni lambat sampai. Kurang asam betul. Saya pun tahan lah. Saya pun diam lah. Tak jadi saya cakap dah. Tak jadi saya pun diam. Tak lama tu AJK masjid panggil. Kita mula. Kita nak mula dah. Saya pun salam masjid. Saya mula. Nak camah. Saya nak camah lah. Dia pun pandang. Saya pergi sampai depan. Saya tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu agak aja malu. Alah, dia malu. Ya, tapi tak ada apa. Saya okey je. Tu tengok. Carilah pencamah yang round satu Malaysia ni, Azia. Tak ada. Samsul Debat dia okey je. Tu yang tadi saya sampai, saya kena parking jauh tu. Tak boleh parking depan. Tak layak kereta tu parking kat depan pengarah hospital. Tak boleh. Tak ada gurau itu. Tak ada. Okey. Kalau tak itu okey. Semalam dekat LHDN Johor baru. Yang pengawasan India tu. Keluar. Parking luar. Siapa-siapa pun luar. Dia Wah, apa? Dia tak tahu aku siapa ni kan. Parking lah luar. Sedih hati. Ibu hati. Tapi itulah dia, hakikat dia tentu. Sebab salah satu kenapa, saya beritahu kenapa saya suka naik Azia tu. Kenapa? Sebab berdua, bukan ramai. Yang kedua, salah satu ni saya beritahu, bila saya turun daripada kereta tu nak ceramah, hati saya ni elok sikit. Kadang-kadang bila naik kereta besar, turun terasa macam ada setan bisik, kau ada. Macam tu lah. Dia terak. Yang tu yang tak tahan tu. Betul, nak ni cerita betul. Kadang bukan kereta kita pun, kereta orang kita turun pun rasa macam kereta orang pun kereta kita. Malah. Jadi eloklah saya naik Azia. Tapi kalau ramai-ramai naiklah kereta besar sikit. Kesesuaian dia tu ada. Kan, kalau naik Azia, bawa anak semua bini pun naik. La ilah. Gila-gila ambil oksigen. Turun jamin. Kau kat lah. Ngah. Kau pula ngah pula keluar minta. Macam tu lah lebih kurang. Tak maaf lah, saya memang over sikit. Kalau buat contoh tu, saya akan tunjuk tu. Jadi balik semula cerita tu tadi. Jadi mana kata hijrah. Jadi Nabi, sampailah Nabi, perjalanan Nabi tu adalah perjalanan Nabi berhari-hari tu nama sekalian. Dengan susah, bukan macam kita kan. Bukan macam kita. Kita nak pergi Kelantan, tengok lag. Tu pun mungut tu. Jam. Tapi dalam aircon, dalam kereta, boleh tengok ada sekarang nak pasang TV pula. Kan? Jadi macam-macam sebenarnya. Kita ni banyak lagi lah, terlalu banyak kelebihan-kelebihan kita, tapi kita masih mungut. Tu saya kata, pertama manusia selalu sebut dia hamba Allah, tapi gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, dia selalu sebut yang rezeki datang daripada Allah, tapi bila diuji dengan kesusahan sikit, mula mengelupa nak cari manusia mana aku nak minta tolong. Dan yang ketiga, manusia selalu sebut yang dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Mengutuk orang laju ya. Ada je benda tak puas hati. Nak pula bila APC. Anugerah Hikmat Cimbang. Macam dia seorang yang kerja. Apa kita tak kerja ke apa? Macam tu marah. Bukan senang tau nak buat pemilihan ni. Meteran pun masuk dalam mesyuarat tu. Nak decide siapa yang dapat. Kadang-kadang markah sama. Bincang. Kita nak bagi siapa? Bagi dia ni lah. Kenapa pula dia ni macam ni? Tak boleh ke bagi dia ni? Tak boleh lah. Dia ni dah dapat dah baru ni. Dalam 2 tahun lepas. Semua bincang tau. Saya tahulah sebab saya pengarah tu. Bukan senang nak pilih. Lepas tu jangan cakap orang lain semua dah dapat. Aku je belum dapat. Mesti aku dapat. Tak. Dia tak kira macam tu. Kalau kau tahu memang kau tak dapat. Macam tu. Lagi satu mulut je ni. Kenapa dia? Kenapa tak aku? Sebab kau cakap macam tu lah kau tak dapat. Betul, kita tak belajar kadang. Tu masalahnya. Biarlah kita tak dapat anugerah Hikmat Cemerlang, tapi Tuhan bagi kita rezeki lain. Bagi rezeki suami yang baik. Abang? Baik. Kan dapat suami yang macam tu. Ataupun dapat suami yang romantik.
Suami balik menyanyi dia. Indah sungguh panorama. Isteri kat dapur. Bagai pulau ni warna anak ulala. Okey lah kalau dapat rumah macam tu. Kan contoh. Jadi mana kata, tu tak terbayangkan duit tu. Tak terbayangkan duit. Kita yang gemar mencari-cari kadang. Kenapa aku tak sama? Memang tak sama. Sampai bila pun takkan sama. Jari telunjuk ni ambil minyak gamat hari-hari. Urut hari-hari. Sampai dia sama panjang dengan jari hantu. Tak dapat dia melainkan kes-kes accident. Ratus jari tu. Sebab dah kena gelek kat tayar tu kan. Buat apa kita tak perlu sama. Kita syukur dengan apa yang kita ada. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan salah. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Mak ayah kita dulu masakin. Orang Sembilan cakap. Susah tapi okey je. Relax dia. Hari ni korang nak ada. Abang Matana naik motor lah. Nanti tudung kedut tau. Kalmet lah. Kedut lah tudung aku. Mak ayah kita dulu jalan kaki. Dapat naik basikal seronok. Kita mempertikaikan motosikal tu. Biar dia kodut. Tak apalah. Bawa iron pergi pejabat. Letak sudut iron kat pejabat. Apa salah apa yang kau paning-paning? Yang jururawat tu aku tengok. Cik tengok tu. Dia punya awning tu korek. Dia pakai zinc ke apa? Cik cakap. Kan? Tak pun nak menyelesaikan masalah suami tu. Standby lah tudung yang cantik tu kat pejabat. Nanti pengsarung dia. Apa masalah? Kita yang gemar mencari-cari benda-benda yang tak ada. Manusia jadi tak bahagia. Saya nak tanya orang perempuan lah. Bahagia letak kat mana? Itu masalah. Bila tanya ya koma. Mula dah darah tak jalan dah kan. Darah tak sampai ke oksigen. Oksigen tak sampai kat kepala. Tu yang anak kau ikut macam tu kat kelas. Kelas faham tak? Oh perempuan. Saya tanya siapa yang sadar dia perempuan lah. Saya tanya bahagia letak kat mana? Takut nak jawab tu. Kat mana? Hati. Pandai jawab. Kan? Tetapi punca. Lelaki ni tak bahagia. Kenapa? Perempuan tadi boleh cakap bahagia letak kat hati. Tapi punca lelaki tak bahagia. Kerana orang perempuan mempunyai kecenderungan kebahagiaan tu tanpa sedar daripada hati tu naik letak kat mata. Sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Bang tengok bang orang tak bang. Bang orang tak ada. Tak bang. Bang ya Allah kalau boleh nak Porsche macam tu. Bang nak kereta macam tu. Bang nak ni macam tu. Alhamdulillah benda ni berlaku kat semua tempat kecuali hospital Lu Gajah. Saya kena cover saya siap. Nah, betul. Tapi itu sebenarnya. Baik lelaki, baik perempuan sebenarnya sama lah. Sebab kita kadang-kadang jadi tak bahagia. Mata ni, tengok apa orang ada. Tapi tak tengok apa yang kita ada. Ya Allah, anak dia ramai bestnya, bang. Kau yang tak nak beranak ramai-ramai. Bang, saya sendiri, bang, mengadap dekat bilik bersalin tu. Bang, tak sanggup, okey. Orang dulu relax je kan. 8, 10. Tadi saya tengok tadi semalam hari penyusuan. Itulah ceramah saya yang paling mengerikan hidup saya dulu. Saya ceramah dekat anjuran WI Jempol, buat kat hospital Jempol. Saya dalam perjalanan masa tu tak ada PA telefon lah. Hello, Assalamualaikum puan. Apa tajuk ceramah ni? Ustaz tak ada PA tajuk tak PA. Kelebihan penyusuan susu ibu. Saya break emergency tu. Apa halat dan nak buat tajuk tu? Saya kata. Dia nak ustaz ke? Kata. La ilaha illallah. Haro. Saya pun telefon Ustaz Nur Azman Ahmad, kaunselor Majlis Agama Islam. Dia pun bagi point sikit. Saya tanya seorang lagi motivator, dia pun bagi point sikit. Saya check dalam internet. Okeylah, jalan.
Apalah confident. Tak apalah confident. Sampai kat Felda, Dewan Felda Raja Alias tu. Masuk dalam Dewan, semua tertua. Buat apa semua ni? Susu dah kering. Dah cerita botol kan. Tak jadi aku nak share dah. Patut cemas sejam dengan setengah jam. Tapi tak apalah, cerita lah kelebihan-kelebihan. Aduh. Tapi motor tu lah doktor saya paling tak boleh lupa tu lah. Ceramah. Tu yang tadi bila cerita tadi saya teringat terus yang tu. Memang ya. Tapi memang ya, rupanya kelebihan penyusuan susu ibu ni cukup hebat. Hebat. Tu sebabnya teknik tu penting. Ada orang tak nak nanti badan tak cantik. Sebab teknik tak betul. Dia mesti tampung. Tu sebab orang tu dulu. Kan? Bangkit memangku di dalam kelam. Kan ada lagu berandoi tu kan. Sebab bila dengar anak menangis, terkejut terjaga di tengahlah malam. Bangkit memangku di dalam kelam. Bangun dalam gelap-gelap tu, ambil. Senang, tampung. Muka dia tu, baby tu dekat ngadap dia. Tampung. Bau grip badan tu. Zap, pandang. Bangsa pemalas, bangsa melambak macam tu. Mana nak lawa? Sampai bosa budak tu mengangkat mencari. Betul ke tidak? Cakap. Kau galak sebab kau pernah buat tu, cakap tu. Iya macam tu, tampung. Abang tolonglah, abang. Dia marah suami dia, nampak tak? Yang kalau tak berhenti tu doktor dia pernah buat tu. Nak cakap kan. Dia sampai time malis dia tu kan. Itulah. Tapi memang ya. Maka sabarlah kak, janganlah golak macam tu. Kan? Tapi memang ya. Tapi ni okey ni. Golak macam ni. Saya pernah camah kat Ilim Bangi. Tapi mungkin sebab padat pun. Ada seorang tu berlari keluar. Kenapa kak nak kancing? Dia tergolak padat. Sampai nak terkancing dia tergolak. Ni siapa yang nak bagi laluan tau. Okay. Macam tu lah. Jadi, makna kata dalam balik semula cerita bab hijrah tadi. Maka, selepas penghijrahan Nabi, yang tu hijrah Nabi saya tak ambil detail, kita masuk tak panjang. Cuma kita ambil satu perkara. Nabi sebut, setelah Fathu Makkah, tak ada lagi dah penghijrahan selepas itu. Yang ada cuma perubahan sikap. Kan? Ke arah yang lebih baik. Itu ada. Perbaiki akhlak kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Jadi itu yang kita kena ikut. Ubah diri kita jadi macam Nabi. Nabi pun ampunkan umat kau pula tak nak maafkan orang. Ramai orang kita jawab, itu Nabi. Kan? Itu Nabi, aku bukan Nabi. Dia jawab macam tu. Jangan jawab macam tu. Jangan kita jawab, aku bukan Nabi. Sebab kalau jawab macam tu, kalau Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kecil hati. Dah tahu akhlak Nabi yang terbaik, kenapa nak ikut juga BTS? Dah tahu akhlak Nabi itu yang terbaik, kenapa nak ikut juga yang penumbuk terbalik tu? Tumbuk kan? Kenapa nak ikut itu? Kan? Pening tak pening? Korang lagi, dia lelaki ke perempuan, dia lelaki ke perempuan, apa yang kau pening? Aku ni sebagai pendebat ni, aku tahu tau, kata-kata hujah orang tu boleh membuktikan dia tu bukan perempuan. Dengan tak, saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Kau pijak kau kan, kau tahulah. Orang perempuan pernah ke akan sebut, aku akan buktikan aku boleh mengandung? Tak ada. Tak payah. Itu kalau perempuan yang sejati takkan sebut. Tu je. Tu payah tu. Ramai lah yang ikut tu. Kan ramai yang ikut yang suka cantiknya kulit sis. La ilaha illallah. Apa sis? Kan? Itu kadang-kadang. Tu sebab kadang-kadang kita kena tengok balik mana kita nak ikut, ubah diri kita jadi lebih baik. Yang pertama yang kita ubah, mahabbah, kecintaan kepada Allah dan Rasul. Tu sebab ada nasyid kan, cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada
kecemerlangan. Marilah kita semua cinta 5 perkara. Aduh, sekolah agama lu selalu lah nasyid. Tapi makna kata cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada kecemerlangan. Mana suka pada kejayaan-kejayaan? ISOHAG. Nampak? Kita kejayaan kita. Bukan senang nak dapat tu. Macam-macam kriteria yang dinilai. EXA. Terbaik. Berapa bintang kita punya EXA. Dulu 5S. Sekarang EXA. Tapi kadang tu lah. Kita tengok pejabat dengan sini tak tahulah. Lagi tahu daripada Jepun. Jepun pun tak buat macam tu. Semua bondo nak dia tagging. Ini Swiss lampu. Pekau bangang mana tak tutup Swiss lampu. Kan? Letaklah label. 1, ni Swiss 1 untuk lampu ni. 2 untuk ni. Fahamlah. Dia nak memudahkannya. Tak adalah over. Budak tadika datang. Ibu dia tak tahu ini Swiss lampu. Nampak? Macam sekolah tadika memanglah ada tagging-tagging kan. Itulah dia. Overdo kita ni kadang-kadang mengikut orang kita yang lebih. Macam karaoke tu. Berapa banyak buat pusat karaoke? Kita tengok. Tahu tak kat Jepun buat pusat karaoke ni untuk apa? Jepun ke Korea karaoke ni? Tak ingat tak. Tapi dia orang buat pusat karaoke ni sebab dia di Jepun, kebanyakan mereka tension, stres kerja, dia orang tak ada tau. Macam mana nak release tension, dia akan cari pusat karaoke. Di pusat karaoke tu dia akan pilih lagu-lagu yang dia tak tahu. Lepas tu dia menjoget dah. Sebab kebanyakan yang tak ada agama, menyembah matahari dan sebagainya. Jadi cara dia release tension, dia pergi pusat karaoke. Sampai ke Malaysia buat pertandingan karaoke. Mana kalau Johan negeri Melaka, dia paling stres dalam Melaka. Kita ni gemar mengikut-ngikut tanpa kita faham. Tak? Tapi kita ikut Nabi. Kecintaan kepada Rasulullah. Macam mana nak sayang kat Nabi? 2 cara. Pertama, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Selawatlah pada Nabi banyak-banyak. Kan? Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang paling baik di sisiku pada kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Selawat banyak-banyak. Kan? Sekali kita berselawat. Apa maksud selawat? Sekali lagi koma. Cuba je apa maksud selawat? Tahu tak? Selawat ini kita mendoakan kesejahteraan dan keselamatan Nabi. Sekali berselawat kepada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat berselawat kepada kita. Yakni mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Jadi rugilah kita kalau kita tak berselawat. Dan Nabi sebut, Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang paling kedakut adalah orang yang bila dia sebut nama aku, dia tak selawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam tu cara. Tapi mana yang lelaki yang nama Muhammad Aidir apa tu? Khaidir. Kalau bini panggil, dah kahwin belum? Abang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya untuk Nabi saja. Tahu? Pukul rata pula kan, habis semua kan. Hanya untuk Nabi saja. Kan, boleh juga kita selawat dengan cara-cara sallallahu ala Muhammad ya Nabi salamun alaik. Terserah. Yang kedua, caranya adalah dengan menghidupkan sunnah Nabi. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Macam hari itu kita boleh makan kurma, makanlah. Bukannya daging masak kurma, buah kurma. Buah kurma paling baik kalau nak ikut Nabi, kurma ajwa. Tapi kalau hari-hari makan, boleh botak kepala. Bukan sebab rasa, harga mahal. Jadi kurma biasa pun tak apa, tak ada masalah. Terpulang. Kan? Buah kurma. Apa lagi? Senyum. Senyum pun sunnah Nabi. Kan susah. Puasa Isnin Khamis, sunnah Nabi. Dan Nabi paling suka puasa hari Isnin, sebab Nabi kata itu ada hari kelahiranku. Apa lagi? Nabi buat apa lagi? Nabi minum air masak, sunnah Nabi. Minum air masak ni sunnah Nabi. Tapi cara kita minum tu kena tahu. Macam mana cara Nabi minum, kita kena faham. Tak, kalau pertama mesti duduk. Kalau berdiri ni bukan, ni duduk. Dia pergi nak tunjuk contoh. Bismillahirrahmanirrahim.
Kurang-kurang 3 teguk atau lebih. Nampak tertib minum. Nampak? Tapi kalau minum macam ni, tak dapat palu sunnah, tapi pueh tu dan. Haui tu kan. Tentulah kan. Tak semalam sehari suntuk kat Johor daripada pagi sampai malam. Ini melakor pula. Tak balik-balik ni. 3 malam lah tak balik. Faham tak? Bila balik, Assalamualaikum, dah tak jawab dah. Yang faham-faham, tak faham sudah. Tapi ya, benda-benda senang. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnah Nabi. Nampak tak? Bila kita pergi rumah orang pun kita kena ingat. Nabi aja pergi rumah bagi salam. Macam mana? Jangan menghadap tepat-tepat depan pintu. Mesti tepi sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila tuan rumah buka, dia tanya, sekejap. Dia sampai nak komen apa benda dulu. Ni kalau dia buka, zap nampak baju dalam, sependa, apa semua. Ya Allah, bersepah rumah gue. Nampak tak? Kita ni manusia akan nampak benda tu. Dan kemudian Nabi ajar, bila bagi salam daripada pintu pagar tu, walaupun kita nampak dia, kan? Assalamualaikum 3 kali je. Lepas tu balik, Nabi kata. Dan kita tak layak nak kecil hati sebab kita bukan tuan rumah. Ingat tu. Assalamualaikum. Alah, aku tahu kau ada kat dalam. La ilaha illallah, perangai kan. Dan Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Mana Nabi bagi KPI paling rendah sekali. Takkan satu pun tak boleh buat. Kan? Itu dia. Kan? Jadi, kita buat. Lagi situ, sedekah. Sedekah lah. Sedekah walaupun RM1. Walaupun RM2. Sedekah. Kan? Kalau rasa-rasa lebih, lepas tu jangan ngungkit. Dah lah RM1, ngungkit pula. Kau tahu tak kos pembinaan Masjid Al-Gajah tu berapa juta tau? 5 juta. Duit aku ada RM5 dalam tu. RM1 pun tak kira. Habis buat apa? Jangan. Satu orang perempuan dah buat baik dengan suami, jangan ngungkit. Malaikat padam. Kau orang ramai bila marah kau ungkit. Macam-macam dah saya buat untuk abang. Saya siapkan makanan abang, pakaian abang, hari-hari saya masak untuk abang. Pahala masak hari padam. Malaikat padam. Buat air kopi untuk abang, padam. Saya picit pakai abang bila abang sakit, padam. Padam. Saya lahirkan 7 anak untuk abang. Bayangkan pahala yang berjihad tadi. Separuh nyawa melahirkan anak pun malaikat padam sebab kita ngungkit. Jadi jangan ungkit-ungkit lagi dah. Cuba tengok orang lelaki. Mana pernah ngungkit sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak balik ni? Macam mana nak balik? Itu dia tak ungkit tu. Kan? Jadi yang perempuan lepas ni, dah macam-macam saya buat untuk abang. Apa dia? Lu fikirlah sendiri. Macam tu lah. Jadi kita tak ungkit. Tongkuk kalau patahkan kita padam. Baik diam. Macam tu je lah. Ingat tak kisah yang raja tu dia takut dengan permaisuri tu. Dia panggil semua lelaki dalam negara dia. Kepada semua lelaki rakyat better. Siapa yang takut bini berdiri belah kanan better. Semua pergi belah kanan lah. Tak ada batu yang berani. La ilaha illallah. Dia pandang belah kiri, nasib baik ada seorang lelaki tu. Kamu, kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa. Tuanku lah turun. Dia suruh raja turun tu. Tak apalah, nak petuahnya pasal dia pun turun. Sekarang kau cakap lah macam mana cara nak lawan bini better ni. Apa pula? Patik pun takut bini. Apa pasal kau tak pergi belah mana? Bini patik dah pesan. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia sampai. Lagi tahu takut ingat dia berani. Dia lagi tahu takut. Tak beralih dia. Tu yang... kan, itulah keadaan dia. Tapi yang perempuan jangan garang. Itu sebab tu macam saya cakap tadi kan, pandang dengan senyuman pahala. Orang perempuan nampak suami, dia empik muka yang tengok dapat pahala. Pertama tengok muka mak ayah dapat pahala. Itu sebab siapa yang ada masalah kusut dengan masalah kehidupan kan, poning dengan masalah kerja, balik kampung jap. Betul, tengok mak kita, ayah kita, insya-Allah lapang. Mak ayah dah tak ada ustaz, ziarah kubur.
Ziarah kubur, insya-Allah tenang. Pergi kubur, mak, assalamualaikum mak sihat mak. Tapi jangan buat buyona menyaut dia kan. Sihat lah tengok. Lepas tu yang kedua, pandang wajah suami, pandang wajah isteri, dapat pahala. Dengan satu syarat, suami dan isteri sendiri. Faham? Tengok bini orang tak dapat pahala tu. Bini sendiri pandang. Suami tengah baca surat khabar, tertinjau bini tengah lepek kain. Yang suami ni, Allah. Pahala. Iyalah, kesnya kan main ni jaga tudung. Assalamualaikum Ustaz. Kan main kan. Kat rumah kombang lah. Baju binatang lah. Baju kelawar. Baju binatang lah tu. Kat sini kan main lagi baju dengan baju bush jacket dengan berbelah topi metron. Nak tahulah kan. Tapi kat rumah tak ada. Mana sompek dengan baju bandel 18 lubang tu pakai. Lepas tu yang perempuan pula tengah lipet kain. Nampak suami tolalap kat sofa dengan tak berbaju dengan kat plekat tu. Yang bini ni, ya Allah. Seburuk-buruk makhluk dosa. Kau kutuk laki kau berdosa, faham? Cakap lah elok. Abang pergilah masuk dalam. Masuk dalam. Sian tengok. Sian Zu tengok abang. Masuk dalam. Zu bukan nama sebenar tu. Masuk dalam bang. Ya. Betul. Betul. Pandang tu yang Dr. Fadilah Kamsah kan cakap peluk isteri panjang umur 4 saat. Tak mana dia dapat pun aku tak tahu. Tapi aku ulang lah macam tu lah dia cakap. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur tu. Tu. Yang ketiga, pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran. Bayangkan tu pandang. Kalau baca, lagi besar pahala. Ni penghijrahan perubahan kita nak buat. Quran sekarang ni dah ada Quran digital. Tokan-tokan mengaji Quran tu. Dia tak. Dah tak ada sebab nak kita tak boleh belajar Quran sekarang ni. Semua online boleh, apa boleh. Lepas tu kita siap dan Quran tu siap ada dia highlightkan, dia warnakan. Ini tajwid, dia hukum dia macam ni. Jadi macam ni. Lepas tu dekat bawah, dekat sudut dekat bawah tu sebab turunnya ayat ni apa. Kemudahan terlalu banyak. Kita yang tak nak ngaji. Kan? Lepas tu belajarlah bahasa Arab sikit-sikit. Dapatlah faham sikit bila imam tu baca panjang. Tak adalah bagi. Nak mampu imam ni. Panjang lah baca. Kan? Iya. Imam lah. Imam dulu kan. Imam dulu-dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu kan. Iya. Kan? Faham. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksud ayat tu? Itulah, tu sebab Zoom belajar. Tu bukan Arab. Tu bukan Al-Quran. Tu bukan hadis. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Rupa-rupanya jawi bubuh baris. Haujana hawau jimnun hujan. Haujana tauruna tawau rawau nun turun. Haujana tauruna hujan turun. Falabatin dengan lebat, faurutin paut, falaparin lapar. Itu je. Kau pun ngangguk, handal dia. Kena tipu. Sebab kena belajar. Kan? Dan kemudian yang keempat, padang Kaabah dapat pahala. Sekarang tak dapat pergi Kaabah. Kan? Dapat tengok yang dekat dalam TV. Tak apa, tengok dalam TV pun pahala. Kalau dapat pergi sana lagi besar pahala. Baru-baru ni yang pergi haji pun tak ramai kan. Sebab kita dah kena limit kan. Dia orang tawaf pakai payung, bertuah tawaf pakai payung tu. Kita dulu payung pun tak boleh nak lalu. Dek ramai yang orang. Dulu. Tu belum cerita lagi, rindu nak pergi. Macam terbayang-bayang bau haruman Raudah. Allah Akbar. Saya ingat lagi dulu. Kan, saya pesan dengan Malaysia ni, jangan hokap, jangan tamak. Bantai sujud dalam mengaung. Orang Arab tu bahasa dia tak sabar. Di langkah orang Malaysia ni. Zam. Allahu Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun gelap dia pula. Ya Allah, kat mana aku ni Allah?
Apalah ujian untuk aku ni, Allah galap. Ya Allah, aku tak nampak apa ni, ya Allah. Bau dah lain macam lah tu. Dalam kain orang Arab tu, ya Allah. Yang pandang atas langsung nyorit. Ya Allah. Semua lah tu. Ya. Kadang tu kadang. Tapi itulah dia. Pandang Kaabah dapat pahala. Jadi, itu dia benda-benda yang kita kena buat. Begitu juga ubudiyah, beribadah kepada Allah. Jaga ibadah kita. Ibadah ada dua. Satu ibadah khusus, satu ibadah tahu. Ibadah khusus adalah macam kita semayang, kita puasa, kita mengaji. Ada teknikal kaedah dia. Ibadah umum apa? Apa dia? Kerja? Ya ke? Cukup ke kerja tu jadi ibadah? Dia ibadah umum adalah apa-apa juga benda-benda baik yang diizinkan oleh Allah. Kita buat niat kerana Allah baru dapat pahala ibadah. Boleh nombor ekor. Niatkan Allah, tak dapat pahala ibadah dah. Dia mesti benda-benda baik yang diizinkan oleh Allah. Niat kerana Allah baru dapat pahala sebagai pahala ibadah. Ingat tu, bekerja kerana Allah. Kalau kita buka dalam surah An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berubah, berhijrah, buat sesuatu fi sabilillah, di jalan Allah, niat kerana Allah, maka dia akan mendapati yajid fil ar, mendapati yang bumi Allah ini tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan risau. Orang yang buat kerana Allah, dia tak pernah risau. Mak ayah kita dulu membesarkan kita. Rasa macam kalau ikut duit, dah tak boleh hidup dah kita kalau ikut orang sekarang. Sekarang rumah besar, kereta besar. Dulu pelakon, penyanyi, contohlah. Penceramah, tak kira lah siapa. Tiba-tiba dia boleh keluar kenyataan, tak ada kebantuan untuk kami. Tak nak bagi tahu apa. Bagi tahu bila Allah tarik itu sekejap ya. Orang tu betul susah. Kita jangan cakap menipu ni semua. Dia duit banyak. Tak, kita tak tahu apa yang orang tu. Kita jangan nak hukum orang sebabkan itu. Tapi kita ambil pengajaran. Lah, rupa-rupanya semua orang merasa kesusahan. Tak kiralah dia itu adalah merupakan Dr. Hajah Zarina. Tak kiralah dia Puan Matron Zuzana kita. Pergi pasar raya beratur. Samsul debat, tak Samsul debat. Beratur. Belakang. Tinggi mana pun aku kena nunduk. Ambil suhu. Bukti, dah ambil suhu. Kan? Ya. Norma baru. Ha? Masa tu baru tahu, tak ada siapa pun. Masa tu yang nilai emas 916 tidak dibincangkan. Yang dibincangkan harga emas yang pakai kat muka tu berapa. Dah turun dah semalam menjadi RM1.20 paling mahal. RM1 dah. RM1. Nampak tak? Penting. Tu sebab nak cakap apa? Masa tu tak ada nilai duit banyak pun tak boleh belanja pun baik apa? Kan? Tu sebab orang tua-tua dulu dia dah ajar kita macam mana cara nak survive. Bila tak ada makanan zap dia pergi tangkap ikan. Dia apa? Dia tampi-tampi padi tu dia jadi boleh. Ada dalam kepuk dia tu stok makanan yang dia boleh buat. Ada. Orang sekarang kira matilah kita. Apa nak jadi? Betul tak? Betul. Ada penceramah yang tengah manu. Sebab dah biasa job 5-6 ribu satu ceramah. Saya tak kisah, okey ya. Tapi yang dah ada tu jangan dikurangkan pula. Betul. Dah ada gurau ya. Betul tak? Saya syukur satu perkara. Sebab bila pensyarah saya telefon panggil ceramah. Boleh tak Samsul? Tapi kita boleh bayar banyak ni. Okey je. Puan, gila apa saya nak letak harga. Saya kata, tak ada. Guru saya pesan, sekali letak harga, percaya cakap saya. Kalau tuan-tuan dan perempuan pernah lah berurusan dengan penceramah, once dia letak harga, percaya cakap saya, lepas tu orang tak nak dengar ceramah dia kita. Itu sebab tuan-tuan, saya tak kisah. Orang bagi RM10,000 pun saya datang. Bagi RM50 pun saya datang. Ya doktor, tapi itulah sekali. Pun tak datang dah lebih tu. Adalah, gurau lah. Aduh. Dah
Sebab itu pun sebenarnya kita selalu sebut. Kita sebut rezeki daripada Allah. Habis kenapa bila sikit kau marah? Lagi satu dia dapat bonus ke, dapat duit. Tak kisahlah dapat insentif 600 ke. Tak kisahlah. Kenapa bila orang cakap, wah dapat bonus nampak. Ayat kita apa? Adalah sikit. Dah ada kau cakap sikit. Malaikat catat tu. Yang seorang tu lagi tengok, mana ada? Tak ada cakapnya. Wah ada. Syukur. Maklah. Kita kadang rezeki Tuhan nak bagi, walaupun Tuhan tak bagi kita naik pangkat, tak bagi kita duit banyak, dia bagi kita keluarga bahagia. Jom malam ni nak makan kat mana? Makan kat luar. Yes. Happy orang perempuan makan kat luar. Tengok laki siap bentang tikar depan rumah tu. Laki buat lawak tahap gaban tu masalah. Nak, tapi dia jenis bergurau kan. Tapi maksudnya kebahagiaan tu dia bukannya dengan duit. Saya pernah diminta ceramah dekat sekolah kebangsaan Benta, dekat sempadan Kuala Lipih tu. Daripada Seremban ke Benta, gabung 10 sekolah untuk motivasi UPSR. 10 sekolah combine. Kami beli bayar 300. Terangkit kau ni. Cinta-cinta apa yang nak mengadamkan ni. Tapi betul saya mengaku lah sebagai manusia biasa. 300? Betul ke ni? Saya tanya PA saya. Betul? Tak apalah. Saya ni jenis tak batal program. Saya cakap dengan dia, boleh tak pesan kat dia, cuba tanya kalau ada tak 2-3 program lagi nak buat kat sana. Jadi tak adalah saya pergi satu tempatnya, lagi pun saya suka pergi Kuala Lipih tu, dekat Lipih ni kan patinnya sadap. Saya pun camah kat situ 300, petang tu ada satu surau ambil 300, malam tu ada satu masjid bayar 400 kat saya. Tak apalah, walaupun jauh saya bagi 2-3 tempat, okey lah. Tapi bila sampai kat sekolah kebangsaan Benta yang 10 sekolah tadi, barulah saya faham. Allah tunjuk dekat saya, calon UPSR setiap satu sekolah tu 2 orang. Sekolah ni seorang. Sekolah kampung budak dah tak ada. Ada tak orang Benta Lipih sini? Ada tak? Betul ke tidak? Boleh sahkan cerita saya ni betul? Dan duit 300 tu tadi, bayangkan cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit nak bayar saya. Tu sebab saya marah. Kita orang ni, grup asatizah Malaysia ni, kadang kita orang marah. Ada setengah pun camah. 5,000 tak boleh kurang. Ada yang cakap mesti banyak ni. Lepas tu PA saya bayar macam ni. Apa sal tu? Jangan lupa tau, 4 kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pertama, menuntut ilmu supaya dapat berlawan, nak tunjuk siapa lagi handal. Dia nak lawan dengan orang yang hebat. Aku belajar sebab kau tengok aku dengan doktor ni siapa lagi pandai. Contohlah, kalau tu niat dia, dilaknat oleh Allah. Kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongak pada dia, supaya orang hormat kat dia. Ketiga, menuntut ilmu supaya mendapat kekayaan harta dunia, laknat oleh Allah. Tu sebab jangan ajar anak, nak kaya belajar rajin-rajin. Jangan ajar anak macam tu. Dan yang keempat, menuntut ilmu supaya boleh berlawan sesama tak pandai. Lagi tahu, dengan grup WhatsApp yang tak pandai tu, nak tunjuk dia paling pandai. Dia kongsilah maklumat daripada Google tu. Kan? Tu saya dengan main yang tak tahu tu. Tu sebab saya tak kisah. Okey je. Saya pernah dapat kat Johor, satu ceramah 1 jam setengah, 30,000. Main-main ke? 30,000. Dia panggil saya, mak borek. Alhamdulillah Ustaz, rezeki cash. Saya pun cakap dengan sister saya, kita pergi kat bank Islam tu, dekat Bandar Penawar tu. Saya masuk berhenti, saya pun banking. Tengok ada 3 duit, awak apa mendapat naik mamai. Masuk wih, paket 10,000. Ni dalamnya ada 2 ikat dia belum masuk. Wih, terang masuk 30,000. Main-main. Penceramah paling mahal dalam Malaysia. Masuk dalam kereta, tak sampai 5 minit. Halo, Assalamualaikum tuan, minta maaf sangat salah sampul. Salah sampul. Jadilah walaupun 5 minit saya berbangga dengan gelaran. Kan? Pernah menjadi pencamah termahal di Malaysia. Rupanya duit sewa dewan tak bayar, catering tak bayar lagi, apa pun tak bayar lagi rupanya. Tu duit dia. Kan? Tu, beribadah pada Allah. Macam mana beribadah pula? Cukup kita kena improve. Hijrah, jangan lagi dah kita beribadah macam dulu-dulu, sikit-sikit je. Ingat tak Nabi Ibrahim kata apa peristiwa Isra' dan Mi'raj? Nabi Ibrahim cakap, wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali umat kau lah. Umat paling miskin umat kau. Dahlah umur tak panjang, pemalih beribadah. Dia tengok ibadah kita tu kuih koring.
Betul ke tidak? Kita malas ibadah kita sikit-sikit aja, betul tak? Ngaku. Termasuk yang bercakap ni. Kita tak ada buat banyak. Kalau buat banyak, mulalah marah. Imam baca panjang. Hei, imam ni panjang lah baca. Bila kena tahlil, copek lah. Nasi dah sajuk dah. Marah. Sedangkan kalau tak kena tahlil tu, tak tahu masa bila lagi kita zikir sendiri. Belum tahu lagi. Itu sebab nak mencapai kesempurnaan ibadah ada 4. Kesempurnaan ibadah ada 4 perkara kena ada. Pertama, mesti dengan ilmu. Bukan main ikut-ikut aja. Tu sebab kena belajar. Ambil masa belajar. Tengok pada YouTube tu, jangan tengok saja. Catat. Kalau boleh. Yang kedua, mestilah ikhlas hati kita. Bukannya sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Semayang-semayang tapi mengumpet laju je. Semayang-semayang tapi fitnah orang pun boleh tahan. Membawang kan. Membawang pun tak sesuai sebab bawang ni termasuk dalam kategori barang kawalan. Jadi bawang ni sedap kalau masak dengan sardin ke apa sedap. Berpatai sikit. Jadi istilah sesuai membangkai tu sesuai. Membangkai orang. Yalah, bila mengumpet cerita pasal orang sama ibarat makan bangkai busuk saudara dia sendiri. Jadi membangkai tu. Kan? Jadi semayang tapi beli nombor laju. Bincang tu. Anak kau berapa orang? 3 orang kau. 2 kau, belum ada rezeki ke kau. 5. 3205. Jadi dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Tu yang kita cerita pasal hijrah tadi. Inna a'malu bin niat. Perubahan menjadi lebih baik. Jadi sebagai staff, apa saranannya? Pertama, kita perlu lebih cepat. Kita perlu lebih cepat. Jangan lambat-lambat lagi dah. Jangan tangguh-tangguh kerja. Sebab kerja makin lama makin banyak. Bukannya makin sikit. Hari ni kita tak siapkan kerja, besok ada kerja baru. Lepas tu kita sibuk. Sibuklah banyak kerja nak siap. Sebab kita yang menangguhkan kerja. Benda boleh siap awal, kita simpan. Kenapa? Kan? Itu pertama. Yang keduanya, hadir. Jangan ponteng kojo datang. Berapa ramai orang bila dia ambil cuti, sudah kat rumah, kalau aku tahu baik aku kojo. Sudah kat rumah macam tak ada faedah. Kadang aku pun heran, staff-staff ni kadang minta cuti. Urusan di bank. Kau buat pembentangan kertas kerja kepada bank negara kau. Sampai kau kena cuti lah urusan bank. Wah, pergi bank keluar duit nak transfer masuk dia. Lepas tu tak sampai setengah jam selesai. Apa pasal cuti? Cuti adalah merupakan satu keistimewaan, bukan satu hak. Malahan kalau cuti itu tak habis, dibayar besok bila pencen. Saya dah dapat kad pencen tau. Saya tahulah, saya dah bayar cuti-cuti saya terkumpul yang tak habis dulu. Saya jarang cuti. Tapi kuranglah sikit dapat sebab saya setahun sebelum saya pencen tu, saya ambil cuti tanpa gaji setahun lebih. Sebab Samsul debat punya hal. Keluar TV sana, keluar TV sana, keluar TV sini. Tapi saya okey je. Kan? Macam ni lah saya maintain lagi perangai macam orang kampung. Ya. Betul. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Betul. Betul. Kita jadilah orang kampung lah. Baik macam mana? Saya masuk TV pun cakap Negeri Sembilan baik macam mana? Kan? Kenapa kita nak malu kita orang kampung? Sudahnya semua Negeri Sembilan akhirnya cakap Negeri Sembilan sekarang macam market luar. Kau tahu? Dia ni saya cakap kalau Syamsul debat kau faham takkan aku tak faham. Tahu tak apa? Kan? Dan jangan kita risau. Aku ni malu lah. Jangan memalu. Apa? Orang Negeri Sembilan tak boleh cakap orang putih ke? I'm a qualified lawyer, you know. Yeah. Betul. Kan? Kita pergi international tu yang saya camah kat Melbourne. Macam ni lah, tinggi ingat lambu, anjing. Ke airport tu. Tinggi, dahsyat. Itu segi Balkan. Best. Tu nak pergi dah Balkan tu. Best. Pergi. Siapa yang ada skim pension tu, jangan habis duit untuk anak nikah. Saya itu camah untuk pra-persaraan dekat Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk orang-orang pension. Dia orang rupanya tengah takut ni. Saya cakap dengan semua, saya tunjuk satu-satu. Jangan seorang keluar satu sen pun untuk anak nak nikah, faham? Saya cakap kau nak belikan kek dia tak apa. Kau jangan nak belanja untuk kahwin anak kau. Kau yang gata nak nikah, cari duit sendiri. Apalah pakai duit abah kau. Macam tu saya cakap tu. Betul. Ambil. Lepas tu anak ingat pun tak kat abah tu. Pergi bercuti. Pergi Balkan. Saya pergi Balkan tu dekat Greece, pergi Albania, Macedonia, Croatia. Buku pasport tu seminggu penuh. Tak pernah kita dapat tidur lebih daripada 1 malam setiap hotel.
Memang tak keluar barang pada beg tu, ambil mana yang nak pakai. Besok tu check out. Sajuk mengelatuk dah sajuk. Kancing, tang 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 tang. Keluar air batu kancing. Bong ada, tak ada lah. Mana ada. Tapi betul. Pergi tempat orang baru tahu. Macam saya pergi Korea. Saya tak main lah tengok drama Korea. Pergi Korea. Berkahak-kahak. Apa dia omah tengok drama Korea. Betul lah apa adik perempuan saya. Belum tolong tukar audio bahasa Korea. Bahasa Melayu tak sadap. Elah mengengado. Tengok drama Korea. Lepas tu dengar bahasa Korea. Lepas tu baca subtitle. Berapa? Rio lepas tu. Bahasa Melayu tu tahu mana bunyi. Ada orang Malaysia cakap macam tu. Dah makan belum? Belum. Marilah makan sama. Okey lah kan? Tak. Cuba dengar bahasa Korea tu macam mana. Dah makan ke belum? Entahlah. Apa pasal? Apa pasal macam tu? Saya cakap. Heran betul dah tengok orang Malaysia ni lah. Jadi orang tak kau buat fitnah orang luar kalau tengok orang Malaysia macam ni kau cakap Semua lah. Tapi tu pergi Korea, saya pergi Daegu, saya pergi Seoul. Best. Baru saya tahu betapa laju ke api bullet train dia. 300 km sejam. Tapi tak adalah sampai tersana kat dinding. Dia laju tak ada dah. Tak ada. Okey. Lepas tu bersih bilik air dia. Setitik air pun tak jumpa. Sebab tak ada kepala pipe. Kalau nampak dia keluar bilik air tu buat botol macam ni, mana orang Malaysia tu. Wah, ada semati. Malaysia ni tak tahu kenapa. Macam mana kita nak buat khusus jagalah kebersihan. Tak faham lagi tu. Itu juga satu penghijrahan yang kita kena buat. Tanyalah doktor masa dekat US dulu kan. Doktor belajar kat US tu kan? Oh tak. Oh, kat mana doktor? Oh, Malaysia ya. Tak, tapi pernah pergi US lah. Belum. Saya pergi dulu Ulu Sepri. Dah. Tak, tapi yang saya dengar lah doktor. Saya dengar dia cakap di US dia kata standard kebersihan tandas ini mestilah lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Jadi dia kena fikir dulu. Macam mana nak bagi lagi bersih. Tu sebab ada sampai orang cakap boleh tidur kat toilet tu. Bersih. Saya masuk, ya Allah. Bersih betul. Berkilat. Macam mana buat tu? Lepas tu tengok dekat dalam tu. Dekat dalam lubang tu. Dekat dia ada lampu macam ni tu. Wah ni pal ni. Dia sensor punya. Bila kita bangun kalau terlupa dia boleh flash juga. Saya ingat CCTV. Wah ngampung kan. Halo. Orang Korea sebelah, marah dia bising. Orang tak tahu. Orang duduk, bila duduk tu kan, rupanya dia ada 3 button. Satu tu button kids, kanak-kanak. Tekan tap, dia rendah sikit. Tekan dia naik balik. Dah tak jalan kerja lah dah. Main turun, naik. Ya. Ada satu button tu kan, button wash. Wah sudah. Siap cebok ke apa? Saya pun tekan lah. Dia keluar satu corong. Dia tembak papat pula tu. Menjorit tu. Zap Allahu Akbar. Tajam main. Mojo tak lukau. Tak kat Mid Valley tu elok lambut Komen tajam. La ilaha illallah. Tak bagi warning. Mau tak terperanjat. La ilaha illallah. Ada satu lagi button. Button massage. Itu saya tak tekan. Massage apa? Nak urut apa? Tu tak ada saya tekan. Orang rumah saya punya marah. Abang patut tekan. Abang tahu apa dia. Tak. Kau tahu tak? Dia nakkan massage. Dan tekan wash pun dah hazab hidup dia. Saya takut nanti tekan massage. Keluar tangan ni pahalnya. Saya takut tu. Memang saya takut. Dia tak ada saya tekan. Jadi itu sebab saya tak tekan. Jadi kita pasal lah kampung kan. Macam tu lah kan. Tu dia. Jadi kalau kita berubah ni,
berubah. Ingatlah, wa ma yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragaman katsira wa sa'a. Jadi hadir, datang kerja, jangan kita ponteng. Kalau boleh punch card betul-betul. Kan sekarang punch card kan pakai thumbprint. Kau pakai ni lagi? Thumbprint. Itu pun ada saya dengar. Dia sanggup ambil pisau tu kan, dia siat ibu jari tu, dia letak kat rabah tau. Eraser pemadam. Dia suruh punch kan. Ada. Tegang mak buat tu. Ada. Dia tanya, boleh kau boleh? Tu nak cubalah tu. Sebenarnya pakai punch card dulu pun okey juga kan dulu. Sebab dia mesra alam. Siapa lagi weh? Confirm dia datang Confirm. Tak. Betul-betul. Kalau tak. Itu yang dalam banyak keadaan. Roh dah sampai, jasad belum tiba. Tu dia. Tak pun pakai buku macam dulu. Dr. Hajah Zarina. 7.30 pagi. Sign. Zuzana. Sama seperti di atas. Dia datang sama seperti di atas sampai bawah tu. SDA. Audit luar datang bagus betul, serentak sampai. Kira pegang tangan sesama sampai macam tu lah. Macam tu lah kaedah kan. Tak, sebenarnya attendance ni menyebabkan orang stres pergi kerja. Tapi tak apa, kita perlukan stres tu. Nak orang perempuan. Tapi orang lelaki dia kalau dah lambat dia dah tahu dah. Kalau dia dekat rumah, dia start motor, dia tengok jam, tak sempat. Tak apalah. Dia delay kan, dia dah tahu dia lambat. Kang tahulah alasan nak bagi apa. Anak saya tadi tu ada. Orang perempuan tak, dia tak pandai benda-benda macam tu. Tu dia stres je. Tu dia bawa tu, cuba tengok. Kan tengok pukul 5 kan. Tengok muka dia. Dia muka pertama kat punch card tu. Orang lain beratur. Orang Melayu belakang kena beratur. Bila punch card, tengok dia bawa kereta. Ya Allah, stresnya. Dagu atas steering. Lepas tu dia marah. Cepatlah kereta ni. Lembablah kereta depan. Alah, lembab. Bodoh traffic light ni. Dah traffic light tak bodoh. Dia gelak kenapa? Dia biasa buat. Bila dia dah lambat. Sebab pada orang perempuan, dia kena balik cepat. Sebab yang penting, mustahak dekat dia adalah anak. Betul? Baca alasan. Yalah, tak anak dia, anak mak mentua dia kan. Dua-dua tu pun sahak. Laki kau lah, dia tak faham lah. Dia tanya, siapa lah? Macam lelaki dia dah relax, lelaki dia dah biasa. Tapi ingat, kemudian ini adalah zaman apply. Jangan cakap je, aku nak berubah. Buat. Dalam pepatah Jawa dia menyebut talk is cheap. Bercakap tu murah, kena buat. If you fail to plan, then you plan to fail. Kalau kita bercakap tanpa kita buat, sia-sia. Kita buat tanpa kita rancang, akan jadi bahaya. Sebab semuanya penting. Kemudian, mantapkan pengetahuan kita. Borang SKT jangan main ikut-ikut orang aja. Borang SKT salin kopi daripada orang. Apa seminar nak pergi pun sama dengan orang. Lepas tu marah, kenapa hantar khusus tu? Dah kau kopi kawan kau punya, apa suruh? Pergilah kursus-kursus seminar yang diperlukan. Contohnya seminar rejuvenasi minda. 3 hari. 8 sampai 5 petang. Penceramah Syamsul Debat. Contoh. Ini bagi idea kat doktor. Tak adalah saja je. Tak betul. Jadi mana kata seminar yang kita perlukan lah. Communication skills ke apa ke. Susun lah. Cakaplah apa keperluan. Saya nak menaik laju ke. Masih ada lagi tau menaik kat komputer. Macam mana cara. Rahsia dia nak menaik laju tanpa kita pandang. Orang lelaki kena belajar cara menekan kalkulator laju. Orang lelaki kan buat kalkulator tu kan dia tak jumpa. Campur-campur mana campur-campur. Dia tak jumpa campur, tak jumpa. Orang perempuan dia tak boleh tengok sebelah. Dia boleh. Orang perempuan dia lain. Beza. Orang lelaki beza dengan perempuan adalah orang perempuan dia boleh multitasking. Orang lelaki susah. Multitasking ni. Orang lelaki kalau tengah buat paperwork, tengah menaip, cuba ajak berbual. Memang fail. Tengah menaip. Bang, ada benda nak cakap ni. Saya ajak. Penting ni. Cepat apa dia? Berhenti. Itu lelaki. Beza dengan orang perempuan. Orang perempuan dia sambil menaip. Saya tengok PPA saya tu, dia sambil menaip. Telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Tak. Halo, mana ada? Pandailah kau. 3 dalam 1 dia boleh buat. 3 dalam 1 dia boleh buat. Beza. Tu sebab orang perempuan dia boleh sambil basuh pinggan. Dia boleh, saya tengok mak saya kan, dia goreng ikan, dia tinggalkan ikan tu. Dia lap meja.
Dia boleh tekan washing machine tu. Pergi dekat sofa tu, dia terbalikkan bantal. Dia boleh buat tepuk-tepuk sikit. Dia pergi balik dekat kuali, terbalikkan ikan tu. Tak hangus. Orang lelaki, kalau dapat dia masak Maggi kan, situlah dia beri. Dah boleh masuk belum ni? Sanggup dia menghabiskan usia remaja dan nak tengok air tu mengelegak. Itu lelaki tu. Cuba tengok, orang perempuan tengok bila orang perempuan suruh lelaki buang sampah. Tengok macam mana. Bang, buang sampah bang. Memang apa yang ada kat dalam plastik tu, itu je lah. Yang kat sinki tu, luar bidang kuasa. Betul ke tidak? Orang perempuan tolong buang sampah. Dia buang sampah, dia akan pegang, dia tengok mana lagi sampah yang ada, dia akan buang. Itu perempuan. Beza. Tetapi orang lelaki, satu, jangan usik teritori dia yang paling power sekali, kereta. Dalam kereta dia kemas, bersih. Jangan sepah kereta dia. Orang perempuan, kasut sebelah kat dashboard. Ni fail mesyuarat pagi tadi kat seat belakang. Anak dah buat main-main macam ni alap dah. Faham tak? Tapi orang lelaki, kereta dia cala, dia perasan. Orang perempuan, zap, tercala. Dia ingat lelaki tak perasan. Ni pasal cala ni. Ni pasal cala. Jawapan biasa orang perempuan. Tadi tak ada. Tak, kau golak apa aku tahu. Itulah jawapan kau. Aku tahu dah. Yang orang lelaki dah habis hujah, nak cakap apa lagi? Dia dah kata macam tu. Betul. Itu dia. Kan? Jadi, itu dia. Jadi, mantapkan keupayaan kita. Salah satunya tu mengenali bos kita, mengenali staf kita. Tuan-tuan kena ingat, dalam pejabat kita, kadang kita kata, dia senang lah, dia tahu apa, dia doktor, dia senang. Kau tak tahu, doktor belajar berapa tahun? Oh, aku pun tak sanggup belajar macam doktor tu. Ya, kau tak tahu yang pegawai tu, yang dia pegawai, memanglah sedap lah cakap, kau tak tahu dia kena marah dalam mesyuarat, macam mana? Belum pernah lagi tahu, doktor disebabkan kesilapan staff nurse ni. Staff nurse silap photostat, doktor bawa pergi mesyuarat. Dan kemudian, ni kenapa? Doktor kan cakap, oh sorry lah, ni ada silap sikit dokumen. Doktor takkan cakap, ada seorang staff nurse tu salah photostat. Dia takkan cakap. Tapi dekat pejabat, siap lah kau. Betul, itu sebabnya. Risiko dia. Dan kadang-kadang doktor, kadang pukul 9 malam tak balik lagi, kena pergi meeting pula kat Bandar Melaka. Ketua Menteri panggil semua doktor-doktor. Mana kita tahu? Kita boleh pergi pasal malam lagi? Jangan minta. Kita sibuk cakap apa tu kelebihan-kelebihan. Kelebihan kita tak tengok. Kita boleh menikmati masa yang ada. Iya. Anak saya 3 dialog. Tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Mustahak hantar pergi sekolah tu. Yang tak best, dah lama abah tak bawa pergi pasal malam. Mustahak pasal malam. Orang lelaki nak nampak hebat pasal malam lah. Bawa anak, nak apa cakap je. Cakap. Pasal malam boleh lah. Yang paling kuat pun budak tu nak jagung kan. Yang taufu tak ada, tumak dia. Abang nak ni abang ni penuh berbagi. Tak marah. Yang anak ketiga. Anak saya sebut, macam mana lupa-lupa muka abah macam mana. Kau bayangkan tu. Wah, boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok dalam TV, tapi nak bagi tahu bila lama tak nampak abah. Tu sebab jangan minta. Iya. Kadang kita gemar tengok, kan best jadi macam tu, best macam tu. Susah. Kau tengok kan, dia buat kuasa. Sedap lah dia kan menyaman orang je, buat kuasa. Tengok, seorang-seorang kena tangkap semalam. Tak, jangan susah kerja tu. Orang cakap apa? Saya pernah jaga 80 buat kuasa. Saya tahu apa perangai macam mana. Yang datang alasan semua aku tahu. Kau nak jumpa dengan bos, nak bawa fail tinggi-tinggi. Kau tak tahu ke bawah sekali borang cuti? Kau tak tahu ke? Semua trik tu semua dah tahulah. Tak payahlah. Nah, so kita menyelami insan-insan kat sekeliling kita. Hari ni kan bila kita dah bergelar mak ayah, baru kita faham kan kenapa mak kita dulu marah kita macam ni. Baru faham. Tiba kan, tapi bila kita sabar, Nabi pesan apa? Cari rezeki yang halal. Tu sebab jangan ingat kerja jururawat, kerja dekat hospital ni garanti halal lah, kita tak mencuri. Siapa cakap? Persoalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk pada setiap bulan. Itu penghijrahan paling besar kena buat. Jangan kita, orang kata jangan kita berkompromi dengan benda-benda menyebabkan rezeki kita tak halal. Tu sebab anak kita jadi pening-pening kepala. Biarlah, Nabi kata cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kerja kita apa je, sikit tengok dulu yang Cina apek dulu.
Saya tak tahu hidup lagi ke tak. Yang dulu yang pikul bawa sampah tu dekat Pekan Gajah. Ingat tak? Rumah dia banglo tu. Bawa sampah ya. Dia kutip tin dia asing. Dulu lagi dah dia buat pengasingan tu. Sebelum kerajaan buat kempen asingkan botol kaca dengan apa tu. Tapi kita ni sibuk dengan, ni tak cukup lah. Sekarang ni mana cukup bla 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 bla. Kita tak bersyukur. Tu je. Iya. Tengok, ya Allah, tiba-tiba anak, nah mama tak boleh bagi duit belanja banyak, mama bagi RM1. Mengadu-ngadu kampung londu mama. Mama, omak, sudahlah. Oh, mama. Nah, mak bagi duit belanja, mak boleh bagi RM1 je. Mak, tak apa mak, ini halun simpanan tabung halun puasa ini. Ya Allahu Akbar. Dah lah puasa, balik tu, mama dapat periksa kan, dapat nombor 1. Ya Allahu Akbar. Tanyalah ibu-ibu ni, punya sedih menitis air mata saat dapat tengok anak konvo. Bang, anak kita konvo, bang. Bang, anak kita, bang. Suami cakap, sabarlah. Mana kita konvo, bang? Wah, konvo tadika tu. Belum konvo universiti lagi. Dia punya excited tu. Tak, sebab nampak mak-mak muda ramai. Betul tak tengok anak konvo tadika pun dah rasa macam, bayangkanlah kalau konvo universiti. Iya, bersyukur dengan apa yang ada. Sabar kita selalu sebut, sabar separuh pada iman. Tapi ramai yang lupa nak tanya separuh lagi apa. Separuh lagi adalah syukur. Syukur dengan nikmat, sabar dengan ujian. InsyaAllah. Okey, tengok rumah tangga bahagia. Kan? Jangan marah-marah, kita cukup-cukuplah. Stres kat tempat kerja, jangan bawa balik kat rumah. Tak pernah faham Ila ni macam mana. Ila, bukan nama sebenar. Sabar. Kadang suami pun susah juga. Ada kesusahan dia. Jadi kita ni bukannya nak berlawan siapa lagi susah. Tapi kita nak sama-sama nak melapangkan hati dan perasaan masing-masing. Nak bahagia dalam kehidupan. Dengan cara apa? Agama kita. Jadi, dengan cara itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok balik. Ikut jalan yang ditetapkan, iaitu ikut syarak. Ikut syarak. Jadi rasa tak adalah banyak lagi dah apa nak cerita kan tentang hijrah ni kan. Jadi ada 3 perkara yang boleh kita ambil. Yang pertama, niat merupakan penentu nilai terhadap apa juga yang kita lakukan. Niat kita. Kedua, hijrah nilainya bukan hanya tentu cara, tetapi tujuannya tu kita nak tengok juga ke arah mana kita nak capai. Dan begitu juga yang ketiga, hijrah yang kita faham secara fizikal itu adalah perhijrahan satu tempat ke tempat lain, tapi hijrah hari ini adalah perubahan sikap yang perlu kita buat. Supaya daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik kepada lebih baik. Jadi rasa cukup setakat tu, tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian. Saya rasa tak ada apa lagi nak cakap. Saya ucap terima kasih. Mudah-mudahan kita beroleh pengajaran dapat kita sampaikan kepada yang lain. Sedikit makluman, ada sahabat-sahabat